Kita akan menutup sesi penggulungan ini dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz 10 minit bagi sesi penggulungan beliau. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi daripada hasil kesimpulan semua sekali perbahasan kita daripada pagi sampai hari ini, sampai saat ini, apa yang dapat saya buat sesi penutupnya ialah, satu, saya belum dapat satu bukti yang kukuh, yang jelas, yang soreh bahasanya ada ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam berkata jangan kata Allah mendengar dan melihat sekarang ni, kerana itu membawa kepada perubahan di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang saya tidak dapat buktinya, hanya sebatas kefahaman Ustaz Salman terhadap apa yang dibentang tadi, dan kefahaman tersebut sebenarnya tidak tepat dengan apa yang difahami oleh orang-orang yang mengikut madrasah Asy'ariyah. Kerana amrun i'tibari ini perkara yang dikira-kira pada fikiran akal ni, nah, bukanlah perkara tersebut semestinya ma'dum. Nah, kerana perkara amrun i'tibari ada ikhtira'i dan ada intiza'i. Kalau ikhtira'i itu barulah termasuk daripada perkara yang benar-benar reka semata-mata. Tetapi tentang ta'alluq tanjizi hadis, nah, sifat samak basar Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar sekalian perkara yang baru ada sekarang ni, di saat mana perkara tersebut ada, sama ada suara, warna dan sebagainya, itu benar-benar berlaku. Al-mutajaddidu ada. Itu makna baru di situ. Boleh tengok dalam kitab Kifayatul Awam, Hasyiah Tahqiqul Maqaf. Bukan hadis dengan makna hadis hakikatan, tapi al-mutajaddidu ba'da berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Faham daripada situlah amrun i'tibariyah di situ ialah amrun i'tibariyah intizaiyah. Mana perkara yang dikira sungguh di dalam fikiran kita, diiktibar daripada perkara yang dicabut faham, perkara itu benar-benar ada, iaitu sifat samak dan basar, muta'alliq, dan sesuatu yang didengar, mubsarat ataupun masmu'at ataupun maujudat. Jadi antara nisbah di antara muta'allaq dan muta'alliq itulah difahamnya ta'alluq. Jadi faham ta'alluq tu termasuk amrun i'tibari intiza'i, bukan reka-reka semata-mata. Maka sebab tu dikatakan subutiyah, sungguh Allah sedang mendengar kita sekarang ni, sungguh Allah sedang melihat kita sekarang ni. Jadi kalau Asy'ariyah kata tak sungguh Allah Ta'ala mendengar kita sekarang, dan bahkan larang pula orang lain jangan kata Allah Ta'ala mendengar sekarang ni, sampai sekarang tidak ada satu bukti, hanya yang difahami saja oleh Ustaz Salman Ali. Jadi apa yang difahami oleh Ustaz Salman Ali itu bukan semestinya itu yang difahami, bukan mesti itu. Itu melazim, mengilzam. Apa yang Ustaz Salman Ali faham gitu, dia pun ilzam. Inilah natijahnya yang keluar dari mazhab Asy'ariyah. Berarti Ustaz Salman mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh ulama Asy'ariyah. Mana-mana ulama Asy'ariyah tidak ada yang mengatakan jangan kata seperti itu kepada orang awam, tak ada. Jadi lazimul qaul laisa bil qaul, lazimul mazhab laisa bil mazhab. Itu kita kena ingat dah. Jadi tidak boleh kita yang ulama Asy'ariyah tidak kata, hanya kita baca, kemudian kita pun faham sendiri. Bermakna tak ada. Bila tak ada, bila ada lawan tak ada. Jadi tak ada, ta'alluq ni tidak ada, hanya nisbah. Nisbah ni bukan semestinya tidak ada. Sungguh bahkan seperti saya sebut dah tadi. Nah, Ustaz Salman Ali, Ustaz Salman nisbah dengan ayah Ustaz Salman, iaitu Ali. Apa nisbahnya? Anak. Ali itu ayah kepada Ustaz Salman. Di mana nisbah itu? Boleh lihat dah dengan mata kepala? Tak boleh lihat. Tidak wujud. Kalau tidak wujud, tak ada lah. Bukan anak Ali lah Ustaz Salman. Tidak itu. Tapi sungguh orang panggil Ustaz Salman tu ialah anak kepada seorang ayah yang bernama Ali. Itu dipanggil nisbah. Jadi nisbah itu mujarradun nisbah. Jadi nak bagi tahu mujarradun nisbah ni bukan semestinya kena ada, maujud, bukan. Tapi dia sungguh. Sungguh Ustaz Salman tu ialah anak kepada Ali. Tu pun nisbah dia panggil. Gitu. Kemudian lagi tentang
Imam Ar-Razi tadi, sebenarnya Imam Ar-Razi sebenarnya sedang menceritakan tentang orang lain yang mengata, iaitu fuak-fuak karamiyah. Ini kita kena baca, jangan baca satu kitab Matalibul Aliyah saja, kena baca juga di dalam Al-Arba'in bagi Imam Ar-Razi. Bagaimana Imam Ar-Razi menyebut bahawasanya kelompok yang seperti itu ialah kelompok yang mengisbatkan perkara yang baharu di zat Allah Ta'ala itu ialah fuak karamiyah. Ini boleh dilihat di dalam kitab Al-Arba'in. Al-Arba'in bagi Imam Ar-Razi, pada juzuk yang pertama, sahifah 170. Boleh dilihat di situ. Idza arafta hadza fanaqulu amma wuqu'ut taghayyur fil idafat fala khalasa anhu. Wa amma wuqu'ut taghayyur fis sifatil haqiqiyah fal karamiyatu yuthbitunahu. Karamiyah yang yuthbituna, yang mengisbatkan berubah taghayyur fi sifatil haqiqiyah. Itu sepatutnya kita kena baca bahawasanya Imam Ar-Razi sedang membawa perbincangan tentang nak merakkan puak-puak karamiyah. Kemudian lagi-lagi mengaitkan dengan Asy'ariyah itu ialah falsafah, berkiblatkan Aristotle dan sebagainya. Saya telah baca dalam kitab Athariyah tadi, dan itu jugalah yang dipegang oleh imam-imam Hanabilah, imam-imam mazhab Athariyah, bahwasanya imtina'ul qiyamul hawadis bizatillah imtina'. Takkan kita nak kata Athariyah pun ambil daripada Aristotle dan sebagainya. Dan apa yang dikatakan daripada Aristotle itu, kadang-kadang orang Asy'ariyah pun tak tahu pun daripada Aristotle, hanya belajar daripada dalil Quran dan hadis. Contoh, di mana Allah Ta'ala menyuruh kita gunakan akal. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Itu cara Allah Ta'ala ajar kita supaya gunakan akal. Kalau ada lagi Tuhan selain daripada Allah yang menjadikan langit bumi ini, bagaimana natijahnya? Jadi apabila dilihat daripada falsafah adanya ilmu mantik, maka disuci yang dibersihkan daripada kalam kufriyat, maka kaedah berfikir itu saja yang diambil. Itu pun untuk melawan kembali falasifah. Jadi sebenarnya kalau kita sentiasa duk tuduh bahawasanya Asy'ariyah ni falasifah, Asy'ariyah falasifah, itu agak keterlaluan, kerana Asy'ariyah mengajarkan akidah orang awam dengan sangat senang dan mudah, berdasarkan teks-teks Quran dan hadis, dan dalil akal pun memang Al-Quran sendiri suruh kita guna akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, guna akal. Dan saya setuju dengan Ustaz Salman bahawasanya kita faham bagaimana orang awam faham secara zahir. Secara zahir macam mana? Contoh, kalau orang bercakap secara zahir ni, secara kapu-kapu mudah. Kalau ada orang kena ditimpa musibah, kematian, apa kita akan bercakap? Sabarlah, jodoh, temuan, ajal maut di tangan Allah. Itu idafah. Kita nak cerita apa? Ketentuan Allah. Itu dia panggil zahir, tarkibi, zahir lahik, sabiq wal lahik. Zahir yang dimaksudkan ijra' ala zahir, kita pelalukan di atas zahir. Zahir apa? Zahir keseluruhan ayat tu. Apa yang nak cerita situ? Nak ceritanya jodoh, temuan, ajal maut, Allah yang menentukan segalanya. Allah lah yang menjadi. Itu orang awam faham gitu. Tidak ada satu pun orang awam apabila berlaku kematian ke apa semua, sabarlah, Allah ada tangan. Tak ada gitu. Tidak ada orang bercakap gitu. Al-Quran pun begitu. Ya bertaru awajhillah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua tu ialah semata-mata idhafah, dan idhafah tidak semestinya menjadikan itu adalah sifat zat. Jadi kenapa kita kata kenapa pula Asy'ariyah, tadi saya sebut dah, kenapa Asy'ariyah boleh isbat samak basar tanpa mengetahui kunhi hakikati? Karena samak basar di kita pun kita tidak tahu apakah ainnya, hakikatnya. Dan pada tiap-tiap takrif pun semua takrif bil rasmi, bukan takrif bil haddi. Berlainan dengan tangan, kaki, muka. Ini ada, boleh lihat al-ma'nal mutabadir minhu. Bila sebut tangan, makna yang disegera faham ialah jirim. Maka sebab tu ulama Asy'ariyah tidak mengisbatkan zahir lughawi, tapi mengisbatkan sifatun min sifatillah. Tangan tu apa? Satu sifat daripada sifat Allah. Apa makna sifat tangan? Allah lah yang maha mengetahui apa hakikat sifat tangan. Allah lah yang maha mengetahui apa sifat pendengaran, penglihatan, perkata, pekuasa dan penentu dan sebagainya. Sama seperti itu juga.
Tidak ada siapa yang mengetahui hakikat zat Allah dan hakikat sifat Allah, hanya Allah mengetahui. Jadi untuk yang terakhirnya, Asy'ariyah tidak ada yang melarang orang awam mengatakan Allah Maha mendengar dan melihat, dan bagi saya itu satu lazim di atas mazhab Asy'ariyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz